Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Fatih Alia binti Muhammad Nasir. Nama matrik 060010. Kumpulan kami menganalisis kitab Simtud Durrah iaitu nilai-nilai akidah dan akhlak. Apa yang dapat dilihat melalui penganalisis kitab Simtud Durrah ini ialah pertama, pendahuluan, yang kedua, sejarah penulisan, yang ketiga, deskripsi, yang keempat, analisis isi nilai-nilai tasawuf iaitu syukur, zuhud, nur Muhammad, mahabbah, yang kelima, analisis isi akidah iaitu kehendak Allah, sifat-sifat Rasul, mukjizat Rasulullah. Pendahuluan. Secara asasnya, kitab Simtud Durrah adalah satu karya sastera yang paling terkenal dalam kalangan umat Islam. Simtud Durrah adalah buku teks yang menghayati Islam yang tujuannya adalah untuk berdakwah melalui seni. Simtud Durrah adalah buku sastera yang menceritakan tentang biografi atau riwayat hidup Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga mati. Simtud Durrah dengan tajuk lengkap Simtud Durrah Akhbar Maulid Khairil Al-Bashar wa Mauluhu min Akhlaq wa Aushah wa Siyar, iaitu untaian mutiara kisah kelahiran manusia utama, akhlak, sifat dan riwayat hidup Nabi. Nilai-nilai yang terdapat dalam kitab Simtud Durrah juga tidak dapat dipisahkan pengaruh ajaran Islam, termasuk pengaruh akidah dan akhlak. Kerana dalam Simtud Durrah sendiri mengisahkan tentang seseorang menjadi role model dalam kehidupan setiap tindakannya. Elemen keimanan dan moral dapat dilihat dalam ungkapan Habib Ali dalam menjelaskan Nabi Muhammad sebagai teladan yang baik. Seterusnya, sejarah penulisan Simtud Durrah. Secara asasnya, Simtud Durrah adalah satu karya sejarah Nabi Muhammad yang ditulis oleh salah seorang ulama terkenal pada masa itu, iaitu Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Karya beliau tidak kurang popular dengan karya-karya sebelumnya yang telah menjadi makanan rohani bagi para pencinta Nabi Muhammad. Antara karya yang popular sebelum kemunculan Simtud Durrah ialah Barzanji oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji dan Az-Ziba oleh Syekh Abdurrahman Az-Ziba. Adapun sebab-sebab atau alasan penamaan kitab Simtud Durrah tidak dijelaskan oleh pengarang, namun dalam petikan oleh Taha bin Hasan menyatakan tujuan pembuatan kitab ini adalah untuk membangkitkan rasa duka cita kepada Muhibbin atas hubungan dan pertalian yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Jika dilihat dalam setiap kata penamaan buku, maka hanya boleh ditafsirkan sebagai untaian mutiara kisah kelahiran manusia utama, akhlak, sifat dan riwayat hidup Nabi. Mutiara-mutiara itu digubah oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Kisah ini menandakan cintaku kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam tulisan-tulisanku juga diungkapkan, ini adalah inspirasi yang Allah SWT berikan kepadaku. Dalam surat-suratku ada sifat agung Nabi Muhammad. Jika Nabani membacanya, tentu dia akan memenuhi kitab-kitabnya dengan sifat-sifat yang agung. Seterusnya, deskripsi Simtud Durrah. Secara asasnya, kitab Simtud Durrah adalah kitab yang menerangkan sejarah Nabi Agung Muhammad. Kitab ini menerangkan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW sejak lahir, diangkat menjadi seorang Rasul dan semua mukjizat-mukjizat yang didapat baginda. Kitab ini ditulis selepas kitab-kitab maulid yang masyhur dahulu seperti Al-Barzanji, Ad-Diba, Burdah dan lain-lain. Walaupun intipati kitab Simtud Durrah tidak berbeza dengan kitab-kitab maulid yang ada, tetapi Simtud Durrah mempunyai gaya penulisannya sendiri. Simtud Durrah sebagai karya sastera wajar dinikmati. Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi menulisnya dengan rasa puisi yang tinggi. Buku ini terdiri daripada beberapa bab yang dipisahkan oleh syigat salawat. Allahumma salli wa sallim asyrafah salawati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin raufur rahim. Syukur merupakan ajaran yang sangat penting dalam Islam. Begitu dalam Al-Quran dan hadis ia disebut beriringan dengan zikir dan ibadah kepada Allah. Syukur adalah pengertian yang komprehensif tindakan hati, lisan dan anggota-anggota badan yang lain. Namun begitu banyak orang hanya terpaku pada syukur dengan lisan. Oleh sebab itu diperlukan pertolongan Allah agar dapat bersyukur dengan benar. Syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan akan diberikan pertambahan nikmat itu di dunia dan pahala di akhirat. Sebaliknya sikap kufur terhadap nikmat akan mendapat azab dan seksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Syukur merupakan motif peningkatan dalam ibadah kepada Allah. Ibadah yang dilandasi oleh syukur dapat menjamin kelestarian dan kelangsungannya kerana ia bebas dari pamrih. Ibadah Rasulullah merupakan representatif dari ibadah khas ini. Konsep syukur dalam Al-Quran secara asasnya membincangkan empat, iaitu pertama, sebab yang menjadikan manusia mesti bersyukur. Kedua, cara bersyukur kepada Allah SWT. Ketiga, ganjaran bagi orang yang bersyukur kepada Allah SWT. Dan keempat, balasan terhadap orang yang enggan bersyukur kepada Allah SWT.
Antara dari Al-Quran yang membuktikan bahawa Allah SWT memperintahkan untuk sentiasa bersyukur adalah Fazkuruni uzkurukum washkuruli wala takfurun, surah Al-Baqarah ayat 152. Maksudnya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Begitu juga menjauhi semua larangan Allah SWT akan terbuka pintu kebaikan, sebagaimana janji Allah SWT pada ayat lain, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, surah Ibrahim ayat 7. Dengan maksud, dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku yang sangat berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman binti Zulkifli, Matrik ke-6 1748, di mana saya akan menjelaskan tentang zuhud. Zuhud adalah mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia. Dari segi bahasa, zuhud berasal daripada bahasa Arab yang berarti tidak ingin terhadap sesuatu atau meninggalkannya. Bersikap zuhud tidak berarti membenci lantas membenci harta dan menjalani hidup dengan serba kekurangan, melainkan tidak lalai terhadap kehidupan dunia. Banyak dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang kaya raya, namun mereka tidak percaya kepada kekayaan tersebut hingga melalaikan Allah SWT. Perintah zuhud ini dalam surah An-Nisa ayat 77 yang bermaksud kekallah kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan ayat ini dinyatakan bahawa hakikat zuhud adalah meninggalkan kelebihan dunia dan mengharapkan akhirat. Derajat tertinggi dari zuhud adalah tidak lagi berharap apa-apa kecuali pada Allah SWT. Bersikap zuhud artinya bersikap dengan secara bersederhana, tidak membeli sesuatu yang tidak diperlukan. Seseorang yang membeli barang-barang untuk dipamerkan atau hanyut dalam fashion perkembangan zaman bukanlah orang yang bersikap zuhud, serta tidak dianjurkan di dalam Islam. Akhlak mulia yang dimaksudkan dengan melepaskan hati dari pengaruh dunia serta tidak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan duniawi sampai lupa pada Allah SWT. Antara contoh perilaku zuhud dalam kehidupan sehari-harian, yang pertama, bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Yang kedua, mencukupkan diri pada harta yang dimiliki berarti hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, memiliki banyak wang, menyisihkannya untuk bersedekah dan tidak berfoya-foya berlebihan. Akhir sekali, sederhana dalam berpenampilan dari segi tempat tinggal, pakaian maupun makanan. Meskipun banyak wang, ia tidak mempamerkan hidup yang bermewah-mewahan. Zuhud pada dunia dibahagikan kepada 3 perkara. Yang pertama, percaya kepada sesuatu yang ada pada Allah lebih daripada percaya kepada sesuatu yang ada pada diri sendiri. Seterusnya, gemar mendapat ganjaran daripada kesusahan dunia kerana kehilangan harta benda, ahli keluarga atau lain-lain lebih daripada kegemaran mendapat kesukaan pada ketiadaan kesusahan tersebut. Perasaan dan sikap seorang itu sama sahaja ketika dipuji dan ketika dikeji atau dicela kerana kebenaran yang dilakukan. Imam Ahmad berkata, zuhud ada 3 jenis. Yang pertama, meninggalkan yang haram. Ini adalah zuhudnya orang-orang yang awam. Seterusnya, meninggalkan berlebihan daripada perkara-perkara yang halal. Ini adalah orang zuhud pada orang-orang yang khawas, iaitu orang yang alim. Sekali meninggalkan sesuatu yang menyibukkan diri dengan menyinati Allah SWT. Ini adalah orang zuhud yang arifin, orang-orang yang memahami ajaran Islam dengan sempurna. Seterusnya, martabat zuhud. Zuhud pada yang lain daripada Allah SWT, pada dunia dan pada akhirat. Seterusnya, zuhud pada dunia sahaja sama ada harta, kemegahan, kesenangan atau lain-lain. Sekali, zuhud pada harta sahaja, tidak pada kemegahan dan selainnya, atau zuhud pada setengah perkara, tidak pada setengah perkara yang lain.
Perbezaan zuhud dan fakir. Zuhud itu terasing daripada dunia kerana taat dalam keadaan yang berkuasa ke atasnya. Jika terasing daripada dunia ketika gemar padanya, maka itu dinamakan fakir. Fakir itu jika memadai dengan perkara yang diberi dan tidak loba pada menuntut harta, maka pangkatnya hampir dengan pangkat orang yang zahid. Sabar atas ketepaan itu adalah permulaan bagi zuhud, dan tidak sempurna zuhud dan selainnya melainkan orang yang sabar. Tanda sifat zuhud pada manusia adalah tidak adanya rasa tamak pada harta orang lain, justru suka memberi kepada orang lain. Setakat itu sahaja daripada saya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajia binti Khairul Anwar, nombor metrik 059677. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan tajuk Nur Muhammad daripada kitab Suntut Durrah. Pendahuluan, para ulama mempunyai pandangan yang berbeza mengenai Nur Muhammad. Terdapat banyak dalam kitab-kitab tasawuf yang menunjukkan bahawa Nur Muhammad adalah ciptaan pertama. Kenyataan ini telah menimbulkan pelbagai fahaman seperti Rasulullah SAW tidak mempunyai bayang, tergila-gilakan perempuan terhadap ayahanda Nabi Muhammad SAW. Ketika Nur Muhammad dikatakan memancar di dahinya sehingga membawa kepada kematian. Muhammad Asri 2007. Nur Muhammad juga disebut Hakikatul Muhammadiyah. Perbezaan antara dua ini adalah Hakikatul Muhammadiyah ni adalah peringkat martabat ketuhanan dan Nur Muhammad pula adalah peringkat hamba. Hakikatul Muhammadiyah juga bersifat qadim dan Nur Muhammad adalah Nur Muhammad bersifat baru. Pembahasan Nur Muhammad daripada kitab Suntut Durrah, iaitu mengenai Nur Muhammad bukan persona manusia yang lebih dikenali sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Seterusnya, Muhammad itu Nur daripada jurnal Nur Muhammad dari sudut hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Maksud ayat ini adalah sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dari surah Al-Maidah ayat 15. Maksud cahaya nur di sini ialah Muhammad. Menurut tafsiran ini bahawa Muhammad itu nur sabit dari ayat di atas. Tafsiran lain pula mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala memberitakan perihal dirinya yang maha mulia, bahawa dia telah mengutuskan Rasulnya iaitu Nabi Muhammad SAW dengan membawa hidayah dan agama yang hak kepada seluruh penduduk bumi ini. Kesimpulannya adalah kita mestilah melengkapkan diri dengan penyediaan untuk sentiasa mendalami penghayatan dalam ingin mengkaji sesuatu agar tidak berada di jalan yang sesat yang jauh daripada mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Nama saya Nazlatul Aziani binti Mutasim, nombor metrik 060189. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Mahabbah di bawah tajuk besar nilai-nilai akidah dan akhlak di dalam kitab Suntut Durrah. Wasiat Habib Ali Al-Habsyi. Jika seseorang menjadikan kitab Maulidku ini sebagai salah satu wirid atau menghafalnya, maka rahsia junjungan Nabi Muhammad SAW akan nampak pada dirinya. Aku mengarang dan mengimlakkannya, namun setiap kali kitab itu dibacakan kepadaku, dibukakan bagiku pintu untuk berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Habib Ali Al-Habsyi menggambarkan Muhammad SAW melalui wasiat beliau. Dalam penulisan beliau, sifat-sifat Nabi dan kepribadian Nabi haruslah dituliskan supaya penulisan beliau beroleh kemuliaan. Salah satu tanda cinta kepada Allah adalah kita haruslah cinta kepada Nabi atau cinta kepada Nabi adalah jalan cinta kepada Allah kerana cinta Allah kepada Nabi terlalu besar. Kisah seorang wanita Yahudi. Pada satu hari Rasulullah berteduh di bawah rumah wanita Yahudi. Wanita tersebut telah membenci Rasulullah sehingga menutup semua tingkap dan pintu agar tidak melihat Rasulullah. Ia menutup telinganya agar tidak mendengar suara Rasulullah. Lalu Jibril datang kepada Rasulullah dan berkata, singkirkanlah dari naungan ini kerana wanita ini sangat membenci. Tidak lama kemudian, Jibril datang semula dan memerintahkan Nabi untuk kembali bernaung kerana Allah telah memberi hidayah kepada wanita tersebut untuk memeluk Islam. Wanita tersebut keluar untuk bertemu Rasulullah lalu berkata,
Demi Allah, tadi aku adalah manusia yang paling benci, namun sekarang tiada manusia yang aku cintai selain engkau. Lalu wanita tersebut memeluk Islam terhadap Nabi. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 31 yang bermaksud, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seseorang yang mengharapkan cinta Allah haruslah mengosongkan hati daripada cinta duniawi. Pelbagai keinginan mereka mengharapkan cinta Allah, dan bagaimanakah cinta Allah tetap di hati jika cinta kepada duniawi lebih kuat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akilah Muizzah binti Suratan dengan nombor matrik 061152. Saya akan menerangkan tentang kehendak Allah SAW. Sifat-sifat Allah yang wajib perlu diketahui ialah dinamakan sebagai sifat 20. Salah satu sifat dari sifat Allah di dalam akidah Islam adalah kehendak Allah atau iradah. Sifat iradah bermaksud Allah Maha berkehendak, iaitu Allah berkehendak melakukan semua perkara tanpa perlu bergantung dengan sesuatu. Kehendak Allah tidak terbatas, oleh itu tidak lemah Allah dan mampu menciptakan alam. Sebagaimana firman Allah surah Yasin ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Yang bermaksud sesungguhnya urusannya apabila dia berkehendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Daripada firman Allah SAW ini dapat ditafsirkan merujuk kepada ulama soleh bahawa ayat ini bermakna penciptaan dan kejadian yang Allah dikehendaki tidak hanya berlaku jika ada alat dan sebagainya. Contohnya, Allah tidak memerlukan air mani lelaki dan rahim perempuan untuk menciptakan Nabi Adam. Ini membuktikan bahawa Allah menjadikan ayah kita yang awal, iaitu Nabi Adam, tanpa adanya ayah dan ibu. Ini membuktikan bahawa Allah menjadikan dan menciptakan sesuatu tanpa perlu ada perantaraan. Seterusnya, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Keyakinan yang perlu tanam dalam diri bahawa semua yang berlaku itu adalah atas kehendak dan kemahuan Allah, iaitu sifat iradah Allah. Dengan demikian, maka cara meyakini sifat iradah Allah adalah dengan meyakini bahawa segala sesuatu perkara itu adalah atas kehendaknya. Oleh itu, yang mesti kita lakukan adalah sentiasa bersyukur dan bersangka baik atas segala kehendaknya yang diberikan kepada kita. Setakat itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzatun Nazifah binti Nazrizam, nombor matrik 061535. Nilai-nilai akidah dan akhlak. Kitab Suntur Duror. Sifat-sifat Rasul. Rasul adalah merupakan manusia dari golongan umat itu sendiri, sekalipun ia terambil dari keturunan yang mulia yang telah dikhususkan dan dipilih oleh Allah dengan berbagai pemberian serta kurniaan, baik kebaikan akal fikiran atau kesucian rohaninya. Oleh sebab itu, Allah mengistimewakan para Rasul itu dengan mengurniakan kekhususan serta keutamaan agar dapat menyebarkan kewajipan yang terkandung dalam risalah Allah, serta menjadi contoh bagi umatnya baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Tab'atihi ala akhlaqin sunniyatin fa innal inayata al-azliyah. Maksudnya ialah pemeliharaan Allah sejak semula telah mencetaknya dalam tabiat dan akhlak luhur. Sifat wajib bagi Rasul sendiri itu ada 4, iaitu sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Muhammad sebagai seorang Rasul juga mempunyai sifat-sifat itu, seperti disebutkan Habib Ali Al-Habsyi dalam kitab Simtud Durar, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadanil abdi as-sadiqu fi qawlihi wa fi'lihi. Maksudnya, dan aku bersaksi bahawasanya Sayyidina Muhammad adalah hamba Allah yang benar dalam ucapan dan perbuatannya.
Sifat sidik adalah suatu kelaziman bagi seorang rasul dalam kaitannya dengan tugas dakwah para rasul. Maka sifat sidik adalah sifat yang lazim, bahkan merupakan sifat fitrah yang dimiliki para rasul. Apabila seorang nabi pernah melakukan kedustaan, niscaya orang tidak akan mempercayai wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya atau apa sahaja yang dikatakannya. Ini kerana manusia akan berfikir semua itu hanya dari dirinya sendiri atau dari buah fikirannya sendiri. Selain sidik, seorang rasul haruslah mempunyai sifat amanah. Amanah sendiri maksudnya adalah dapat dipercayai. Seorang rasul adalah orang yang dapat dipercayai dalam menyampaikan wahyu, menyampaikan perintah-perintah dan larangan Allah kepada hamba-hambanya tanpa menambah, mengurangi atau mengganti. Fabaligha ar-risalah wadil amanah. Maksudnya, maka ia pun menyampaikan risalah dan menunaikan amanah. Para nabi menyampaikan amanah yang dibebankan ke puncaknya dan disampaikan kepada umatnya dengan sebaik-baiknya. Sifat rasul yang wajib adalah tabligh yang bermaksud menyampaikan. Yang dimaksudkan dengan tabligh adalah bahawa para rasul menyampaikan hukum-hukum Allah dan menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada mereka. Maka tidak ada sedikit pun wahyu yang disembunyikan, meskipun dalam menyampaikan wahyu mereka mendapat risiko dan tentangan dari orang-orang yang zalim. Mukjizat Rasulullah. Salah satu bukti kerasulan yang paling penting adalah adanya mukjizat. Kata mukjizat diambil dari bahasa Arab a'jaza yang bermaksud lemah atau tidak mampu. Tidak seorang rasul pun yang diutus Allah melainkan olehnya dikukuhkan dengan tanda-tanda yang berupa kejadian alamiah serta mukjizat yang menyalahi keadaan-keadaan yang biasa dialami oleh umat manusia, juga keluar dari kepandaian manusia. Maksudnya adalah agar dengan menunjukkan hal-hal itu dapatlah menjadi bukti-bukti orang-orang yang mengaku menerima risalah itu benar-benar dipercayai sebagai Rasul Tuhan. Mukjizat para Rasul telah berlaku dan semua itu telah dikenang oleh orang-orang sebelum ini. Sedangkan bagi orang-orang yang beriman, hikmah dari semua itu boleh menjadi bahan renungan yang akhirnya meningkatkan kadar keimanan. Kerana mukjizat Rasul itu hanya kerana pemberian Allah untuk membuktikan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasul Allah. Dalam Simtud Durar diterangkan pula mengenai mukjizat sebagai penunjang kerasulan Muhammad. Allah memberinya pelbagai mukjizat yang hanya dimiliki oleh insan pilihan. Di antara mukjizat Nabi Muhammad ialah وَظَهَرَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ عَظِيمِ الْمُعْجِزَاتِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَشْرَفُ أَهْلِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ ومنها تكثير القليل وبرء العليل وتسليم الهجر وطاعة الشجر وانشقاق القمر والخيبار بالمغيبات وهنيم الجزم الذي هو من قوارب العادات وشهادة الضب له والغزالة بالنبوة والرسالة إلى غير ذلك من باهر له بها في رسالته وخصوصه بها من الآيات وغرائب المعجزات التي أيده الله بها في رسالته بين بريده. وقد تقدمت له قبل النبوة إرهاصات هي على نبوته ورسالته من أقوى العلامات. Jika semua aturan Allah ditaati dan dilakukan serta dilaksanakan, pastilah akan terwujud akhlak atau pribadi mulia pada diri seseorang. Oleh itu, pemahaman yang benar akan konsep akidah dan akhlak yang sebenar di dalam Islam menjadi satu kepentingan untuk membangunkan komitmen moral untuk melaksanakan seluruh ajaran Islam. Sekian, terima kasih.